Cuba suruh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang sebenar-benar. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasihi sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya masih lagi kita diberi lagi peluang kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup lagi sehari lagi, insya-Allah, mudah-mudahan. Kerana kita masih lagi ada peluang yang Allah beri pada kita semua untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan kita pada hari ini mak ayah berkisar sepanjang 3 hari sahaja, iaitu sehari itu masih belum lagi tentu lagi diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini dan hari semalam itu adalah merupakan sejarah bagi kita, dan hari ini ialah hari untuk kita perbaiki atau kita tambah amal ibadat kita pada hari ini. Dan adapun hari esok, jika masih lagi kita berpeluang, masih lagi diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk umur, insya-Allah mudah-mudahan kita niat bahawasanya kita hidup pada hari ini atas disebabkan kerana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, beri lagi peluang pada kita untuk hidup, untuk taubat pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi ibu ayah yang saya kasihi sekalian, makanya malam ini alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk kita sambung pengajian kitab Penawar Hati, iaitu bab berkaitan dengan ilmu merawat hati supaya kita agar bersih, supaya ia bersih daripada segala kotoran, yang mana Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri rumuskan bahawasanya kitab ini memberi manfaat kepada kita semua agar kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kenal, kita yakin dan kita istiqamah dengan apa yang kita tahu, terutama sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga ke saat ini. Adapun nikmat yang paling banyak Allah beri mak ayah, contohnya nikmat
dalam nafas kita hari ini, tarik turun nafas kita, 4 perkara tak boleh tidak pasti akan berlaku. Iaitu yang pertama, sama ada kita bernafas dalam nikmat. Yang kedua, sama ada kita bernafas dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau bernafas dalam taat. Yang ketiga, sama ada kita bernafas dalam maksiat. Yang keempat, sama ada kita ni bernafas dalam bala Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni automatik 2 kita dapat mak ayah, insya-Allah, mudah-mudahan, iaitu bernafas dalam nikmat dan yang kedua bernafas dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekarang ni mak ayah bernafas dalam bala Allah Subhanahu wa taala pun kita rasa juga hari ni mak ayah. Untuk pengetahuan, sebelum saya datang tadi saya buka, hari ini kes masih lagi tinggi, 1200 lebih mak ayah. Melaka sahaja 98 kes hari ini. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Mudah-mudahan Allah angkat bala pada kita semua dan mudah-mudahan kita tetap teguh istiqamah dengan apa yang kita lakukan lillahi taala. Dan sekali lagi mak ayah, saya ingatkan kepada semua, termasuk diri kita, saya sendiri, bahawasanya kita niat hadir pada malam ini bukan sekadar kita nak isi waktu-waktu lapang. Kita hadir pada malam ini bukan sekadar kita nak memenuhi saf-saf orang yang mendengar kuliah. Kita hadir pada malam ini mak ayah bukan hanya kerana kita nak tunjuk kita ni orang baik. Dan kita hadir pada malam ini dengan tujuan kita nakkan sesuatu dalam majlis ilmu pada malam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu, kemudian kita beramal dengan apa yang kita tahu, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, kita sambung bab fasal yang kedua, muka surat 8 tu mak ayah. Kita berhenti setakat mensyukuri nikmat pendengaran, maka lazimkanlah. Situ hari tu kita berhenti, insya-Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-kafi, bismillahil-syafi, bismillahil-mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'un alim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'anna bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Adapun fasal yang seterusnya ialah berkaitan dengan telinga, iaitu termasuk dalam 7 anggota yang mana kita wajib untuk jaga kerana ia menjadikan asbab saluran kepada hati. Kalau dalam kitab Ajaibul Ihsan, kita hari ni mak ayah, kalau kita kaji nikmat-nikmat yang Allah beri, terutamanya nikmat telinga. Kenapa Allah jadikan telinga ada lebih dekat sini? Kenapa Allah jadikan telinga ada cuping? Kenapa Allah jadikan telinga ada orang tu cuping dia sambung, ada cuping dia renggang? Kenapa Allah jadikan dekat telinga kita ni ada lubang pula kecil dekat tepi ni? Ni semua dikaji oleh saintis dan ahli alim ulama. Ini semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau mak ayah masih ingat hari tu, soalan saya minggu sebelum ni mak ayah, bahawasanya kita mendengar hari ni dengan menggunakan apa mak ayah? Ada orang kata kita mendengar menggunakan telinga. Tapi orang pekak mak ayah, dia ada telinga tak? Dia ada telinga, tapi dia tak boleh dengar. Sedangkan kita kata dia dengar menggunakan telinga. Kalau dalam ilmu ahli tasawuf, dia mengatakan bahawasanya kadang-kala mak ayah, penerimaan kita terhadap sesuatu adalah berdasarkan kepada rasa semata-mata. Kita hari ini dengar semata-mata mak ayah, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ada yang hadir pada malam ini mak ayah, na'udzubillah, sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami abaikan. Ini kalam daripada Bani Israel yang mana diperintahkan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Bila mana disuruh bertaubat, apa Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam sebut, faqtulu aydihim, maka bunuhlah diri kamu. Kalau kita ni hidup zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, nak bertaubat kena bunuh diri dulu mak ayah. Kalau dalam surah Al-Baqarah,
Tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW hanya memadai dengan astaghfirullahalazim, yakin insya-Allah, mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Namun yang demikian mak ayah, ada orang dia faham ilmu kalam saja. Apa ilmu kalam? Inilah yang kita baca ni. Ada huruf, ada baris, kemudian kita baca. Samalah maksud dia. Orang bila tanya gula tu rasa apa? Gula ni rasa dia apa? Manis. Manis tu dekat mana kalau orang tanya? Ada orang kata manis tu dekat lidah. Ada orang kata manis tu dekat gula. Tapi yang tinggi lagi mak ayah, dia kata manis tu bukan dekat gula ustaz. Manis tu bukan dekat lidah, tapi manis tu dia datang daripada reseptor otak dia. Sudah. Sebab apa? Sebab kalau otak dia tak boleh nak tafsir rasa manis tu, tak boleh tafsir rasa masin, tak boleh tafsir rasa pahit, maka dia akan tolak rasa manis ni. Maka kalau ada orang kata manis tu datang daripada gula, betul. Siapa kata manis tu datang dari lidah pun betul. Dan kalau orang kata manis tu datang daripada kepala, daripada otak, daripada fikiran dia pun betul juga. Sebab mak ayah, pengalaman saya lah, dulu pergi ulang alik hospital, tengok orang sakit. Ada tu mak ayah katil depan tu yang pakai line Astro pun ada mak ayah. Pacak Ariel. Itu pun ada hati lagi minta kita, bro rokok ada, rokok loh. Dia minta kita rokok mak ayah, tangan dua atas kat sini. Yang belakang ni duk menjerit, aduh. Itu ni jenguk pergi belakang mak ayah, tengok dia punya tempurung kelapa pula dah. Tempurung kepala dia ni dah tak ada separuh dah. Bila saya tanya yang misi yang jaga tu ni kenapa ni? Rupa-rupanya mak ayah, dia punya tempurung kepala dia tu dah kena buka. So, maksudnya kalau doktor buat ubat bius ke, letak apa ke, dia tak boleh nak rasa apa-apa kecuali rasa sakit semata-mata. Jadinya rasa tu ada orang kata dekat manis tadi. Rasa tu orang kata dekat lidah tadi. Rasa tu orang kata dekat otak tadi. Pun semua betul. Tapi ada yang lagi level tinggi mak ayah. Rasa tu bukan daripada gula ustaz, bukan dari manis ustaz, bukan daripada otak ustaz, tapi manis tu datang daripada hati. Pula dah. Manis tu datang daripada hati. Sebab apa datang daripada hati? Mak, petai rasa apa mak? Pahit ke manis? Pahit. Ubat rasa apa ubat? Oi, jarang jumpa ubat manis. Tapi kalau kita mak ya, walau macam mana pahit pun, kalau kita suka, kita tetap juga telan. Betul tak? Petai tu mak ya, ada orang kunyah macam coklat ni. Dia kunyah macam coklat ni. Saya pernah kena urine test dengan mak-mak rempit mak ayah. Padahal kita bukan rempit pun, tapi sama naik motor dengan orang mak rempit. Dah habis kena kencing. Sama dengan mak rempit. Yang bau petai ada, bau tongkat ali ada mak ayah. Nak cerita dia punya tu. Yang apa yang kita kata tak suka tu, tapi kerana kita syok, kita terima mak ayah. Biarlah manis, biarlah pahit, kita tetap juga terima. Tapi mak ayah, ada orang kata manis tu bukan datang daripada lidah, bukan daripada gula, bukan daripada otak, bukan daripada hati. Tapi manis tu datang daripada wujudnya diri dia tu sendiri. Masya Allah, tinggi bahasa tu. Maksudnya apa? Kalau dia tak ada, maka dia takkan berpeluang untuk dapat rasa manis. Jadi apa yang saya nak sampaikan ni mak ayah ni, agak-agak boleh faham, boleh pergi lah. Nikmat Allah ni, nikmat telinga. Ada orang boleh dengar ilmu ni mak ayah, sekadar rasa je. Dia dengar je, dia dengar. Ustaz ni cakap bagus. Ustaz ni cakap, nak tidur. Ustaz ni cakap rasa macam segar biji mata sampai habis. Tak rasa apa pun. Dah habis dah. Ada orang sampai macam tu mak ayah. Ada orang macam ustaz tu, dia cakap macam menyanyi, dodoikan dia bagi tidur.
Itu rasa. Ada orang pula level dia mak ayah, dia boleh sampai ke otak. Yang mana betul masuk dalam kepala dia mak ayah, yang mana baik dia fikir. Dia fikir dulu. Tu pun dia ada pilihan, sama ada dia nak buat ataupun dia nak tinggal. Tapi kebanyakan kita mak ayah, semua kita tahu. Tanya orang perempuan, hukum menutup aurat tu hukum dia apa? Wajib, semua wajib. Kalau minggu sebelum ni saya duk cerita tentang Hidayatuddin, hidayah agama. Orang tahu semua. Tutup aurat tu wajib orang perempuan. Biarlah mak ayah kalau dia punya rambut pun color hijau, muka color kuning, baju pakai baju adik dia, tiba-tiba nak pergi tengok orang meninggal mak ayah. Dia ada lagi kesedaran pada diri dia tu. Supaya apa? Supaya dia tahu pun nak tengok orang meninggal pun sopan lah sikit, tutuplah jambul, biarlah nampak depan. Biar dia dengar orang azan padahal dia tengah tengok TV waktu maghrib ni mak ayah. Dia kata, "Woi, slow sikit TV tu." Tapi dia tak semayang pun. Ni Hidayatuddin, hidayah agama. Ni dia boleh fikir. Tapi ni mak ayah, ni ilmu kita baca ni, penawar hati ni, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni, dia nak ajak kita supaya apa ni mak ayah, kita faham asal usul ni nikmat Allah beri telinga ni bukan saja-saja ni mak ayah. Macam kita kajilah, kita makan apa ni, kita syok duk makan roti canai sempang tu. Oi, sempoi tu, roti canai tu. Kita tahu roti tu buat daripada apa, tepung apa. Ada orang mak ayah, asal usul kejadian roti canai tu, kita nak kena tahu pula nak makan dengan apa sedap. Nak cecah dengan apa. Mula-mula test dengan cencaluk, oi tak jadi roti canai cencaluk jadi apa mak ayah, lawak. Roti canai cecah pula dengan sambar petai, oi tak kena juga. Ada orang makan pula roti canai mak ayah, dia makan dengan kek coklat indulgent, secret recipe tu. Lagi huru-hara mak ayah. Lah sekali tambah dengan kari dengan dal baru rasa. Sedap mak ayah. Kalau sedap, repeat lagi sekali. Betul tak? Kalau sedap, kena dengan selera kita mak ayah, maka kita akan datang lagi. Sampai kita cari, biar kita duduk jauh pun. Biar kita duduk jauh pun. Tapi kita ni, mujahadah tu, nak pergi tu, nak cari juga benda yang kita rasa sedap. Inilah kata ilmu ni, ilmu penawar hati ni. Nak bagi tahu ilmu tentang tasawuf ni mak ayah, kita nak kena kaji daripada asal usul kejadian dia tu. Sampaikan mak ayah kita boleh fikir dan akhirnya ia akan sebati dalam hati. Bila sebati dalam hati, maka timbullah istiqamah. Ni yang kita nak belajar ni mak ayah, ilmu tasawuf. Ada orang dia kata ilmu tasawuf ni ilmu falsafah, ilmu Yunani, ilmu Buddha. Ada ulama kata ilmu tasawuf ni mak ayah ilmu orang-orang Syiah. Na'udzubillah. Ilmu tasawuf ni mak ayah ilmu tentang adab, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang ihsan. Sebab kalau kita belajar ilmu ni, kita nak cara dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan silap, kalau kita belajar tasawuf saja, syariat kita tinggal tak jadi juga mak ayah. Tauhid tak boleh tinggal, mesti kena selari. Aku kena tasawuf je, pencuri masuk rumah dia pun, oi silakan ambil lah, dia kata. Kita kalau nampak pencuri ambil kayu pukul lah, tunggu lagi. Ini tak, dia kata, ambil lah. Sebab saya belajar tasawuf, ihsan berbuat baik, saya tak boleh nak kacau orang, tak boleh nak buat kasar mencarut pun tak boleh. Ini tasawuf. Tak kena. Tak boleh. Maka dekat sini mak ayah nak kena selari. Apa yang kita nak kena selari? Bahawasanya ia adalah sepadan dengan usaha kita untuk kenal agama. InsyaAllah, mudah-mudahan mak ayah kita nak tengok. Bukan saya yang bagi penilaian, mak ayah sendiri yang tahu. Hari ini ilmu kita setakat mana. Ada orang rasa dia sampai dekat mana. Ada orang sampai dekat otak saja. Tapi yang kita harapkan, yang boleh sampai dekat hati itu pun dah cukup syukur dah mak ayah. Kenapa dah cukup syukur sampai dekat hati? Sebab apa? Dia akan rasa bahawasanya dia ni asal kejadian dia tak ada.
Tapi oleh kerana Allah beri dia lagi peluang, dia hidup lagi malam ni mak ayah, maka dia masih lagi boleh menggunakan nikmat telinga. Sebab tu Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Ada sebahagian manusia yang sanggup dia membeli perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang mana labau. Dia sanggup mak ayah, sanggup buat benda-benda yang tak berfaedah. Ini asal usul, asal asbab ayat ni jadi tafsir kepada pengharaman dengar perkara-perkara yang tak berfaedah. Contohnya seperti alat muzik dan nyanyian sebagainya. Wa iza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunaihi waqra. Maka orang-orang macam ni dia letakkan telinga dia tuli buat-buat macam tak dengar je. Dan kita harapkan mak ayah, dengan kita baca kitab ni, insya-Allah tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Kita boleh tahu tafsiran diri kita sampai setakat mana. Maka ulama tasawuf tu mengatakan apa dia mak ayah? Bahawasanya rasa itu adalah rahsia. Ini semua rahsia Allah. Maka kita nak kena cari istilah dia mujahadah. Asal dia perkataan jihad, bersungguh-sungguh. Mujahadah maksud dia orang yang bersungguh-sungguh. Sebab hari ni mak ayah, kita bukannya daripada kalangan sahabat, hidup daripada kalangan sahabat Nabi, boleh jumpa Nabi SAW. Tak. Kita bukan hidup dalam kalangan para tabi'in, ulama-ulama. Tidak mak ayah. Kita hidup pada akhir zaman. Nak tanya siapa pun kita tak tahu mak ayah. Maka dengan cara ini kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, janganlah kau bolak-balikkan hati kami setelah kau beri kami hidayah. Dapat pergi masjid malam ni pun mak ayah syukur, alhamdulillah, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun tak tahu apalah amal yang kita buat sehinggakan Allah tarik jentik hati-hati kita malam ni mak ayah. Walaupun kita dalam keadaan lalai, walaupun kita dalam keadaan leka, walaupun malam ni kita ada kerja yang sepatutnya kita nak kena buat, tapi Allah kata hari ni macam-macam mana pun kau kena tinggal, kau duduk sini. Kau faham? Tak faham? Tu belakang kira. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik. Maka lazimkanlah memeliharakan pendengaranmu daripada perkataan yang keji dan sia-sia itu. Kerana sesiapa yang berusaha untuk mendengar perkara itu, ia bersekutu dengan mereka yang berkata-kata pada dosa daripada perkataan yang haram itu, dan lagi mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Banyak nak kena syarah. Apa maksudkan dia kat sini mak ayah? Asal dia daripada syukur nikmat pendengaran. Apa itu? Antara dia kita dilarang mengumpat, larang dengar suara orang perempuan, mendengar alat-alat permainan serunai, gendang, dan sebagainya. Malam ni kita sambung, pelihara diri kita daripada perkataan yang keji dan sia-sia. Maksudnya apa? Senanglah faham kan? Kau nak cakap benda yang mengarut, jangan depan aku. Senang cerita. Kenapa mak ayah? Kalau kita faham, bahawasanya bila orang cuba nak mengata orang dan kita jadi pendengar, kita pun dapat saham sekali mak ayah. Okey. Saya ulang sekali lagi. Kau nak tahu tak, dia pun dengar. Bila dia dengar, maksudnya dia menggalakkan orang tu supaya terus. Next, dia kata. Next pula. Ada orang pula mak ayah, dia kata, tak ada ke cerita hari ni, aku ni sakit-sakit badan kalau tak dengar gosip. Dia kata. Kia, ada kia belakang. Tak kena mengenai hidup mati ni mak ayah ni. Kia mana kau lama tak nampak, tak keluar rumah ni. Aku demam PA weh. Apa pasal demam? Tak dengar gosip, aku tak boleh hidup pun. Jahanam. Pun dia dapat saham juga mak ayah. Saham apa? Kalau orang mengumpat, dia pun dapat juga benda yang diumpatkannya tu. Apatah lagi ni mak ayah kalau kita faham ni, kerana sesiapa yang berusaha untuk mendengar perkara itu,
ia bersekutu dengan mereka yang berkata-kata pada dosa daripada perkataan yang haram. Maksudnya apa? Dia sama-sama lah tu. Dia sama-sama. Masya-Allah. Nauzubillah. Kalaulah ada perbuatan kita yang sebelum ni menjurus ke arah tu mak ayah, ambil iktibar daripada apa yang dilakukan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala minggu sebelum ni. Saya pernah ceritakan, dia nak pergi pasar, naik unta, tiba-tiba orang sekat dia. Orang tahu dah, dia ni memang cerdik, pandai Imam Syafi'i ni. Tapi bukan dia nak tahu jawapan. Dia nak tahu cara mana Imam Syafi'i ni jawab segala permasalahan. Apa dia tanya kat Imam Syafi'i? Wahai tuan, aku nak tanya, unta yang kau naik sekarang ni ada berapa kaki? Dia kata. Kita mak ayah naik motor pergi masjid, orang sekat tengah jalan, orang kata, Mam, hari ni naik motor ke? Berapa biji motor tayar tu? Tayar tu ada berapa imam naik? Kita pun kata apa? Gila kau. Tak betul. Dua lah. Tapi Imam Syafi'i jawab macam tu mak ayah. Tak. Apa dia jawab? Dia turun. Dia turun mak ayah. Dia kira 1, 2, 3, 4. Dia kata. Jawapan dia 4. Tercengang orang yang tanya tu mak ayah. Apa saya tercengang pula? Sebab kenapa kau buat macam tu wahai tuan? Bukankah kau tahu unta tu memang ada 4 kaki? Engkau boleh je tak turun daripada unta tu. Apa kata Syekh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahawasanya aku nak mengeluarkan perkataan bukan daripada sangkaan-sangkaan semata-mata. Tapi aku mesti pastikan bahawa apa yang aku nampak, itulah yang aku jawab. Kerana aku takut kot-kotlah ada perkataan aku tu, dia jadi asbab untuk jadi petaka bagi kemaslahatan umat yang lain. Boleh jadi keliru dengan apa yang aku cakap. Boleh faham mak ayah? Kita mak ayah, tak dengar, tak ada kat situ pun kan? Tak ada kat situ pun. Tapi saya pernah lah pergi yang khusus kem bina negara tu kan. Dia duduk suruh buat pusing keliling. Dia duduk pusing keliling. Seorang ni dia kata apa? Engkau jaga-jaga, kejap lagi aku potong telinga kau. Suruh bisik dekat orang sebelah. Engkau jaga-jaga, kejap lagi aku potong telinga kau. Suruh bisik sampai dekat kita balik. Apa orang ni jawab? Tangan tadi. Engkau jaga, aku berak. Lain tu. Lain tu. Kau jaga, aku berak. Maksudnya apa mak ayah? Bila sesuatu yang kita tak nampak, bila sesuatu yang kita tak yakin, bila sesuatu yang kita was-was, maka kita bercakap bukan pada ahlinya mak ayah, maka ia boleh mendatangkan fitnah. Oleh yang demikian mak ayah, bukan sekadar mulut. Ni orang yang dengar pun dia dapat sekali. Sebab apa? Sebab dia juga bersetongkol dengan apa yang dia dengar. Seolah-olah dia memberi galakan kepada orang yang bercerita tu tadi. Dan lagi mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Dalam hati kita mak ayah i'tiqad mesti kena betul-betul yang yakin. 100% la ilaha illallah. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan apa mak? Tiada Tuhan. Kalau Ustaz Syazwan dia kata mak, mak dia panggil kan. Sebab tak nampak. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tapi kita perasan tak? Kita ragu-ragu mak ya. Kenapa Ustaz ragu-ragu? Dah kalau kita duduk tengok TV dekat dalam rumah, tiba-tiba ada kupu-kupu rama-rama masuk. Tiba-tiba kita kata apa? Ni ada orang nak datang ni. Tiba-tiba Assalamualaikum. Kata, kan aku kata dah. Tengah-tengah makan nasi, tiba-tiba tergigit lidah. Aduh, ni siapa yang mengata aku ni? Percaya tak mak? Percaya.
Jangan main lalu bawa ampai, nanti pendek umur. Takut kawan tu. Jangan tunjuk pelangi, nanti tangan kudung. Tak ada kena-mengena hidup mati mak ayah. Takut kita sampai sekarang nak tunjuk pelangi tu. Bila tulis pensil. Kalau nak korek one way saja. Jangan two way, depan belakang, nanti mak kau mati. Jadi zaman saya sekolah lah, mak ayah saya tak tahu. Ini zaman kita dulu ni. Padahal kita kata la ilaha illallah, Allah. Dua yang kita tahu, istighna, iftiqar, terkaya. Kita nak mohon sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Selain daripada itu mak ayah, tak ada kena-mengena pun. Tak ada kena-mengena pun mak ayah. Allahu akbar. Maksudnya dekat sini yakin, yakin. Dia tak boleh syak, dia tak boleh zon, dia tak boleh waham. Zon ni apa? Zon apa? Kalau syak 50-50. Kalau zon, kita pernah dengar kan, su'uzzon, husnuzzon. Zon tu apa mak? Zon ni sangka. Zon ni apa? Sangkaan. Tapi sangkaan-sangkaan tu mak ayah, dia menjurus kepada benar. Sangkaan-sangkaan menuju kepada yang benar. Adapun dalam hukum fiqh mak ayah, sangkaan macam ni tak boleh pakai. Ya ayyuhan nas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz lupa. Dalam hukum tak boleh ikut sangkaan-sangkaan. Kita pergi rumah anak kita pergi rumah anak kita, kita duk yakin anak kata ni kiblat dia kat sini bah, ni confirm, padahal dia tak semayang pun. Dia duk main yakin ni lah kiblat ni, dia kata ni. Kita pun semayang. 2 minggu mak ayah kita semayang duk kiblat tu. Tiba-tiba orang lain datang ayah, kita tengah semayang. Oi Pak Long, ni semayang kok mana ni, Masjidil Aqsa ke apa? Rupa-rupanya salah mak ayah, terbalik 180 darjah. Haji nak kira semayang dia macam mana tu? Maka semayang ni kata ulama, dia boleh kena ganti balik mak ayah. Nampak? Sebab dia sangka, dia tak boleh sangka-sangka, mesti kena yang yakin, i'tiqad betul-betul. Tengah-tengah semayang imam tu Allahu akbar, sujud lama. Sujud lama ni mak ayah, lama pelik sangat ni. Tak bangun-bangun. Tuk-tuk dia risau mak ayah, dia kata ke aku yang tak dengar ni? Dia pun bangun. Tuk-tuk bahasa dia bangun tu, tok imam tak bangun lagi. Jadi nak kena buat macam mana? Sangkaan dia tu betul lah, salah, maka dia kena sujud balik. Lebih kurang macam tu lah. Mandi nak guna buat mandi, dia sangka air yang diguna tu air mutlak. Rupa-rupanya mak ayah air mustakmal. Dia dah bercampur dengan cahaya matahari. Mustakmal, air yang dah digunakan, terkena. Kita duk mandi pakai shower kan, air hujan tu, tiba-tiba air tu terpercik masuk dalam bekas kita nak guna. Kita kata bahawa air tu boleh guna, tapi rupa-rupanya air tu tak boleh guna. Maka dia takkan boleh, walaupun kita sangka benda tu boleh. Tak boleh ada sangka macam tu. Aku sangka, aku rasa ustaz ni tak boleh. Aku rasa dia duduk main rasa-rasa je mak ayah. Ini yang jadi was-was dalam hati. Adapun was-was ni mak ayah, perkara yang paling seronok sekali. Setan duk bisik dekat mana mak ayah? Bisik kat hidung ke? Tak. Setan ni bisik kat telinga. Setan ni dia bisik kat telinga. Salah satu bendanya mak ayah yang setan suka bisik ialah apa mak ayah? Supaya kita keluar daripada kekhusyukan bila mana kita solat. Waktu semayang lah. Kadang-kadang matematik pun boleh congak macam tu je mak ayah. Kalau masa dua ni kita jenuh cari kalkulator ni, tapi waktu semayang mak ayah siap boleh kira. Bayangkan hebat tak hebatnya Allah. Baik, boleh faham? InsyaAllah. Syak, zon. Zon ni kalau ikut peratusan, kalau syak 50-50, kalau zon ni dia jadi 70 betul, hampir betul. 30 tu kurang. Akan tetapi waham ni pula
Waham ni dia menjurus kepada benda yang tak baik. Kita tengok orang perempuan naik motor bawa, kita tengok lelaki perempuan naik motor, kita rasa teringin nak, kita rasa sedap betul kalaulah aku boleh buat ni, bawa awet duk naik motor kat belakang, buat wheelie pula dekat depan traffic light malam tu, pusing balik bawah je jantan. Kita rasa teringin nak buat tu, kita rasa teringin nak buat kalaulah aku boleh buat. Padahal dia motor pun belum beli lagi mak ayah. Motor pun tak beli lagi, tapi dia teringin. Adakah dia dikira dah buat dosa dah kat situ? Malaikat tulis dah lagi mak ayah? Tak, belum tulis lagi. Tapi ditulis sebagai maksiat. Di atas waham dia tu, kecenderungan dia tu untuk buat tu. Okey. Walaupun Nabi SAW innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal tu sempurna bila mana kita selesai buat satu ibadat. Walaupun amal perbuatan kita, insya-Allah. Baik. Sambung. Dan ketahuilah bahawa perkataan yang didengar itu seperti makanan, sesetengahnya memberi manfaat dan sesetengahnya memberi mudarat, sesetengahnya penawar dan sesetengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu lebih lama dalam hati berbanding daripada berkekalan makanan di dalam perut. Kerana makanan itu hilang dari dalam perut besar dengan tidur. Dan umpamanya, dan terkadang ia berkekalan di dalam perut beberapa hari, kemudian ia hilang dengan makan julap. Apa maksud ni? Baik. Ulama sufi mengatakan bahawasanya apa yang kita dengar dekat telinga kita ni mak ayah, ia adalah seumpama makanan. Akan tetapi mak ayah, makanan yang kita bawa masuk dalam mulut ni, dia boleh hilang. Paling lama sehari 2 boleh hilang mak ayah. Ada orang makan sampai daging 300-400 mak ayah sekali makan. Habis-habis makan je terus berak. Itu makanan tu. Itu makanan. Daging wagyu. Wagyu ke wagyu? Entah. 300 tu. Besar tangan saya ni mak ayah. 300 je. Dahsyat makanan orang sekarang ni. Makan tu mak ayah, besok habis, hilang dah. Tapi kalau perkataan, kalau kata-kata yang mana dia boleh menyebabkan seseorang tu terasa mak ayah, dia boleh kekal sampai nak mati. Contoh mak ayah, ada orang tu dia dah nak mati lah, nak nazak ni. Apa wasiat terakhir apa dia? Dia kata apa? Aku takkan lupakan orang yang depan rumah aku tu, dia boleh pergi alihkan aku punya pasu bunga sampai pecah. Aku jaga macam minyak yang penuh. Kata aku tak boleh ingat ni 20 tahun yang lepas ni. Dia maki aku macam-macam. Baik. Sebab tu kata-kata ni, kata ulama apa dia? Dia seolah-olah makanan. Kalau yang manfaat mak ayah, dia akan beri kebaikan. Tapi kalau yang mudarat, dia akan terkesan dekat hati kita sampai bila-bila. Benda yang paling memberi kesan kepada kita sampai bila-bila ni apa dia mak? Mulut yang keluar daripada mulut mak kita sendiri. Engkau ni bodoh lah. Bertepik atas muka ni mak ayah. Dengar anak, dia akan ingat sampai bila. Ustaz, orang Melaka bahasa memang kasar ustaz, tapi hati dia baik. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Kadang-kadang mak ayah walaupun tak bertujuan, tapi benda kita boleh perbaiki. Lebih baik kita baiki benda supaya dia jadi lebih baik. Mak tengah masak, dekat situlah keberkatan air tangan daripada seorang mak masak makanan ni. Ikhlas kalau dia betul-betul dapat pahala. Tapi masalahnya tengah-tengah masak ni, dia masukkan sekali ramuan dengan emosi dia, marah dia. Engkau kalau dah balik lepas ni, stokin baju apa semua, jangan lupa masuk dalam mesin masuk. Kau ni apa, pemalas masuk dalam makan. Anak makan malas sampai bila-bila mak ayah. Engkau ni degil depan anak sini. Malahan mak ayah, ada ulama sufi mengatakan kenapa mak ayah, bahawasanya dulu semasa ibu sedang menyusukan anak dia mak ayah, maka dia kata apa mak ayah? Maka dia kata apa? Dia doa pada anak yang menyusu badan ni. Dia doa apa? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berilah kefahaman tentang agama.
Doakan anak yang sedang menyusu. Hari ni mak ayah, mak hari ni bagi susu kat anak, tujuan dia apa? Tidur nak, tidur. Maka lahirlah generasi akhir yang suka tidur. Ini perbuatan mak ni. Perbuatan seorang ibu. Jangan buat main-main. Hari ni pun kita datang hari ni asbab pun kerana doa mak kita juga mak. Selain daripada selawat kat atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasihi sekalian. Makanya mak ayah, kalau sesuatu itu yang didengar itu adalah perkara yang bermanfaat, maka ia akan berkekalan sampai bila-bila. Contohnya mak ayah, apa yang saya harapkan ialah kata-kata saya ataupun kata-kata semua tok guru yang mana mengajar kita tentang ilmu, yang mana tersemat dalam kepala kita mak ayah. Bila Allah gerakkan mulut kita untuk buat, tubuh badan kita untuk beramal, maka kita dapat jariahnya pun akan berterusan sampailah ke bila-bila. Sebab tu mak ayah, kalau mak budak baru aja belajar bercakap, kitalah orang yang pertama jadi asbab untuk dia sebut nama Allah. Dek sebut Allah. Kita mula-mula ni ajar anak apa? Mama, mami, papa, pipi, babi kata. Sudah. Salah. Itu mak ayah. Budak hari ni mak ayah, kalau buka muzik, buka muzik entah apa-apa, tak tahu asal usul mana mak ayah. Tiba-tiba dia boleh repeat balik. Isabella adalah 3 tahun. Cakap pun tak betul lagi. Isabella mak ayah. Cakap pun tak betul lagi. Tapi kalaulah buka Quran, bukalah lagu apa pun, suruh dia ulang balik mak ayah. Ini masalah ni. Berpunca daripada hati. Walaupun faktor dia banyak mak ayah, daripada makanan, daripada doa dan daripada usaha kita mak ayah sebenarnya. Makanya kalau baik yang kita dengar, kita boleh buat, maka itulah yang bermanfaat dan itulah ilmu yang berkat. Sebab itu kita doa akhir nanti kuliah mak ayah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkanlah, lindungilah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, daripada diri yang tak terkawal. Wa min nafsin la tashba wa min da'atin la yastajabu laha, daripada doa, daripada permintaan kami yang tidak dikabulkan. Itu doa kita mak ayah. Bahawasanya ada, kalau kita teringat apa yang kita belajar, kita bangun pagi. Kalau saya pernah kongsikan pada mak ayah hari tu, bangun pagi jangan tinggal 3 perkara. Kata tok guru saya dulu. Apa dia? An ya'rifu khaliqu, kau mesti tahu siapa Tuhan kau, yang pertama. Yang kedua, an ya'rifu ma yanfa'u wa la yadurru, kau mesti boleh beza mana satu baik buat, mana satu buruk tinggal. Sipir dia senang kan mak ayah, tapi nak buat tu masya-Allah. Yang ketiga, an ya'rifu ahwalahu ba'dal maut, bahawasanya kita hidup hari ni, kita nak bawa persembahkan amal ibadat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuan. Kita hari ni tujuan apa? Hidup dah tahu dah kita nak buat apa sampai ke malam mak ayah. Pergi pasar buat apa, pergi sini, pergi situ. Sibuk kita dengan dunia. Sedangkan kitab yang kita baca ni mak ayah, dia nak ajar kita supaya bukan kita buang dunia terus, tapi kita nak didik hati kita supaya kurangkan tentang ancaman dunia. Apa yang dengar kat telinga kita. Sebab itu mak ayah, asbab kepada, kalau mak ayah kenal siapa tu, La'natullah Mustafa Kamal Atatürk. Siapa dia ni mak ayah? Mustafa Kamal Atatürk ni revolusi Turki. Revolusi Turki moden. Dia disanjung oleh sebahagian rakyat Turki. Kenapa mak ayah? Kerana
dia membaharui, dia memperbaharui. Orang yang bertanggungjawab menghapuskan sistem khalifah, dia inilah yang bertanggungjawab mak ayah untuk buang sistem Baitul Mal. Tak ada mak ayah, tak ada. Tengok Saidina Uthman bin Affan mak ayah, dia punya jasa jariah dia sampai sekarang masih ada lagi sehingga ke hari ini. Pergi dekat Madinah sana, ada kementerian yang jaga hal ehwal tentang harta Saidina Uthman bin Affan. Hanya kerana dia beli telaga daripada orang Yahudi je mak ayah. Orang Yahudi nak ambil air kena bayar. Sampaikan apa kata Nabi SAW, barang siapa yang boleh membebaskan telaga ini, maka dia akan diberikan syurga dan segala isi dunia. Maka Saidina Osman ni cubalah nak nego ni, cuba nak beli ni, tapi dijual dengan harga yang tak masuk akal pada ketika itu mak ayah. Sampaikan dia boleh beli separuh je daripada kepentingan perigi tersebut, tu pun dijual dengan harga yang tak masuk akal. Tapi apa yang berlaku mak ayah, bila sampai waktu orang Yahudi, tak ada dah orang nak ambil air. Kenapa? Kerana Saidina Osman pesan, nak ambil air hari aku percuma, ambil lah untuk simpanan 2 hari. Maka akhirnya apa berlaku? Tak ada dah orang nak ambil air dah dekat Yahudi tu. Sampaikan dia ambil keputusan untuk jual semua perigi tersebut, kepentingan tu, maka diwakafkan. Maka jadilah ladang kurma yang subur. Hasil buah tu disalurkan pula kepada jalan yang betul, diurus pada jalan yang betul. Sampai sekarang mak ayah, hanya anggaran lebih kurang, maafkan saya kalau saya silap mak ayah, ada lebih kurang 5 trilion harta pusaka Saidina Uthman bin Affan sekarang ni masih ada sehingga ke hari ini. Sebab itu apa-apa saja yang buat, kalau kita tengok dia mendatangkan keberkatan mak ayah, ia adalah daripada ilmu yang bermanfaat. Ada orang dia belajar tinggi-tinggi mak ayah, bunyi ni macam nak suruh saya berhenti betul. Memang boleh kena berhenti. Kita tengok diri kita mak ayah, nak tahu sama ada keberkatan tu ada pada diri kita ke tidak mak ayah. Ada orang dia belajar tinggi-tinggi mak ayah, ada orang tulis buku berjilid-jilid mak ayah, tapi ia hanya untuk memenuhi rak-rak almari perpustakaan sahaja mak ayah. Tak ada orang yang ambil manfaat, tak ada orang yang baca, tak ada orang yang guna, tak ada orang pun yang ambil manfaat daripada apa yang dia tulis. Ada orang mak ayah, dia cuma sampaikan ilmu yang dia tahu saja, tapi kerana asbab dia sungguh-sungguhnya dia, ikhlasnya dia, dengan harapan bahawasanya itulah jariah. Dia kata dia mati nanti kalau ada orang amal mak ayah, orang buat secara berterusan. Bukan kata saya je mak ayah pun boleh sampai ke anak-anak, anak boleh buat pula, lepas tu anak sambung pula kat anak dia sambung mak ayah. Sebabkan apa? Sebab dari mulut kita mak ayah. Itu kata ilmu yang bermanfaat. Keberkatan tersebut. Gaji 30-40 ribu mak ayah, belum tentu dia boleh masuk RM1 dalam tabung masjid kalau tak berkat. Banding orang kerja gaji hari RM10 sehari mak ayah, dia boleh bagi mak bapak dia, bagi besar anak dia 10 orang, 10 tahfiz hafal Quran. Ni keberkatan dalam hidup. Berdasarkan kepada apa? Makanan daripada masuk dalam telinga. Adapun perkataan yang jatuh ke dalam hati, terkadang ia berkekalan di dalam hati seumur hidup. Jika ia perkataan yang jahat, maka ia sentiasa memfitnah dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang ia menyebabkan kebinasaan yang besar. Dosa fitnah lebih dahsyat daripada membunuh, kata Nabi SAW. Bukan main-main tu. Sebab apa? Sebab dia membunuh jiwa orang yang tak bersalah. Habis harapan orang tu, tak boleh nak buat apa dah, kerana fitnah. Orang pula yang mendengar pun sokong, tak tahu betul mana ke salah ke, dia pun kata ya juga, dia menyokong juga. Habis. Maka orang yang berakal hendaklah bersungguh-sungguh pada memeliharakan pendengarannya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, kesimpulannya apa yang kita dapat dalam fasal yang kedua ni, bab telinga mak ayah. Yang pertamanya yang pertama apa dia mak ayah? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apa yang kita dengar, terutama sekali perintah, larangan daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah suruh kita buat, maka kita kena buat. Dan ada pun mak ayah, ilmu yang kita baca hari ini ialah ilmu kalam, ilmu berkaitan dengan rasa secara zahir sahaja. Apapun penerimaannya pada malam ini bergantung kepada penerimaan hati masing-masing. Sebab itu dinamakan kitab ini sebagai kitab penawar hati. Supaya apa mak ayah? Hati kita ni dah keras dah. Sebenarnya hati kita keras. Nak tahu keras ke tidak mak ayah, dekat traffic light kalau lampu merah, boleh tak kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa ikut saya baca tadi, dia dapat pahala seolah-olah dia baca satu Al-Quran. Kenapa? Nabi SAW sebut man qara'a suratul ikhlas. Siapa yang baca suratul ikhlas satu kali, maka dia seolah-olah dapat 1/3 Al-Quran. 2 kali 2/3. 3 kali 3/3. Maksudnya apa mak ayah? Dia tahu masa yang dia ada tu dia boleh buat sebab hatinya terlalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kata surah Al-Ikhlas saja mak ayah. Dia boleh selawat kerana dia tahu satu selawat 10 kebaikan Allah akan beri. Belum tentu lagi 10 benda baik kalau dia daripada bangun tadi sampai sekarang 10 benda baik dia buat. Belum tentu lagi ada mak ayah. Tapi hanya asbab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Confirm 10 benda baik. Anna thaqata dhunubi tamna' min khifati ibadati. Kata ulama, bahawasanya kerana banyaknya titik hitam dalam hati kita semua menyebabkan tamna' min khifati ibadati, terhalang untuk kita buat amal ibadat yang kecil kecil. Yang kecil pun susah buat, ini kan pula yang besar. Benda senang pun susah nak buat, ini kan pula benda yang susah. Hadirin hadirat ibu ayah yang saya kasih sekalian, maafkan saya, ampunkan saya jika ada kata-kata saya menyinggung hati dan perasaan. Lillahi ta'ala, tak ada tujuan yang lain, hanya semata-mata wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan sabar. InsyaAllah mudah-mudahan ada keberkatan, ada yang kita dapat daripada majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan ia diamalkan dengan sebaiknya dan kita boleh beza mana satu baik, mana satu buruk. Tak boleh secara total pun dapat elak sikit pun jadilah mak ayah InsyaAllah mudah-mudahan. Kenapa? Kita masih lagi ada peluang, lagi Allah beri dalam bentuk umur. InsyaAllah kita doa pada Allah Subhanahu wa taala agar kalau kita mati kerana kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa da'atin la istajabu laha. Ya Allah, jadikanlah orang yang mendengar kata-kata kami pada hari ini sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah orang yang memandang wajah kami pada hari ini sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah akhlak dan tingkah laku kami sebagai asbab untuk mereka kenal agama. Ya Allah, sibukkanlah kami dengan perkara-perkara kebaikan dan janganlah kau sibukkan kami dengan perkara kemaksiatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.